Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati seluruh warga KPM yang saya muliakan. Saya Zuraina Omar, Guru Besar SK Putatun Inobong Penampang, Sabah, ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kerana telah memberi saya peluang pada hari ini untuk memberikan sedikit perkongsian tentang amalan terbaik sekolah. Dengan tajuk yang akan saya sampaikan ialah Sekolah Perkasa Melestari Kecemerlangan. Maksudnya di sini, pada fahaman saya, sekolah perkasa itu adalah sekolah yang mempunyai infrastruktur yang lengkap dan berkualiti, iklim dan budaya yang sehat, warga sekolah yang efisien. Justru itu, saya percaya dengan adanya ciri-ciri seperti ini untuk mencapai kecemerlangan dalam sesebuah sekolah itu adalah tidak mustahil. Dan seterusnya, di sini saya ingin memberikan sedikit penerangan tentang latar belakang sekolah SK Putatun Inobong, di mana sekolah ini terletak lebih kurang 8 km daripada bandar, dan ini adalah merupakan sekolah kurang murid yang mempunyai seramai 177 orang murid, guru 13 orang termasuk saya, AKT hanya 2 orang sahaja pada ketika ini. Putatun Excellent itu adalah merupakan cogan kata sekolah dan juga yel bagi sekolah tersebut. Okey, untuk pengenalan projek pula, sekolah ini telah pun ditubuhkan pada tahun 1964 yang telah pun diwakafkan oleh seorang wanita bernama Puan Maya yang juga berasal daripada kawasan Kampung Putatun itu sendiri. Sekolah ini diwujudkan kerana pada ketika itu kawasan kampung tersebut mempunyai halangan dari segi sistem perhubungan. Oleh sebab itulah keadaan ini mendesak orang-orang kampung untuk mendirikan sekolah yang berasaskan kayu agar murid-murid, kanak-kanak di sekitar kawasan itu dapat belajar seperti juga murid-murid yang berada di luar kawasan tersebut. Pada tahun 2018, Sekolah SK Putatun Inobong telah menerima bangunan baru, iaitu bangunan ABS di bawah projek RMK dan digunakan sepenuhnya pada tahun 2019 serta dibekalkan dengan kursi dan meja yang lengkap. Pada masa ini, kapasiti setiap kelas dapat memenuhi jumlah murid seramai 35 orang. Oleh sebab itulah, dengan adanya bangunan baru, jumlah murid yang pada asalnya hanya seramai 124 orang pada tahun 2016 telah meningkat setiap tahun dan akhirnya mencecah kepada 177 orang pada tahun 2021. Tetapi pada tahun 2019, sekolah masih lagi mempunyai bangunan yang berasaskan kayu, iaitu bangunan lama, pusat sumber dan kantin yang dibina oleh Persatuan PIBG di sekolah tersebut. Dan ini masih menimbulkan rasa ketidakselesaan di kalangan warga sekolah kerana ruang kapasiti yang ada bagi dua bangunan ini adalah terhad. Dan pada tahun 2020, PPD akhirnya telah menurunkan peruntukan kepada SK Putatun untuk menaik taraf bangunan pusat sumber dan kantin dan seterusnya. Pada tahun 2021, bangunan dan kantin pusat sumber dapat digunakan sepenuhnya menggunakan bangunan baharu yang telah pun dibina sekitar tahun 2020. Dan di dalam slide ini, saya memperlihatkan perbandingan gambar bangunan lama dengan bangunan baru, di mana gambar yang lama itu diambil pada sekitar tahun 2016. Kelas dan pejabat
pada tahun 2016 masih lagi menggunakan bangunan yang lama, dan sejak tahun 2019 hinggalah 2021 sekolah telah mendapat kelas yang baru dan juga pejabat baru. Dan untuk pusat sumber dan kantin juga telah menggunakan bangunan baru. So, bangunan yang lama seperti pusat sumber itu telah kami jadikan sebagai bilik isolasi untuk murid kerana negara kita masih lagi berada di bawah pandemik COVID-19. Dan kantin pula, bangunan yang lama itu telah kami jadikan sebagai tempat penyimpanan barang dan peralatan sekolah, memandangkan sebelum ini sekolah menghadapi masalah meletakkan peralatan kerana ruang penyimpanan barang sangat terhad. Sebelum saya teruskan kepada intipati yang seterusnya, saya perlihatkan dahulu analisis persekitaran sekolah, di mana apa yang telah disenaraikan oleh sekolah ada terdapat 5 kekuatan di sekolah tersebut, dan tidak ketinggalan juga ada 5 kelemahan, di mana dalam 5 kelemahan itu antaranya seperti yang kita lihat W3, bangunan, pusat sumber dan kantin masih lama dan selalu dihadapi masalah banjir. Dan W5 juga menyatakan di sana kekurangan prasarana bagi penyimpanan alat-alat sekolah dan juga kemudahan lain. Selain daripada itu, di dalam analisis SWOT ini disenaraikan juga ada 4 peluang dan juga 3 cabaran. Di dalam cabaran, ada 1 cabaran yang sangat sukar diatasi oleh sekolah kerana rasanya ianya berada di luar bidang kuasa sekolah, di mana pagar depan dan belakang sekolah dijadikan laluan oleh orang-orang kampung kerana kebanyakan orang yang tinggal di sekitar itu tidak mempunyai laluan alternatif selain daripada laluan yang ada di sekolah. Dan setelah itu, daripada analisis SWOT, sekolah telah merancang strategi menggunakan TOS Matrix, menggunakan dengan menggabungkan kekuatan dengan peluang, kelemahan dengan peluang, peluang dan juga cabaran. Hasil daripada gabungan tersebut, sekolah telah dapat menjana 4 strategi, di mana strategi yang utama menggabungkan W1, W2, W3, W5 plus 01, 02, 03 dan juga O4 itu, di mana akhirnya dalam S1 menambah baik struktur bangunan dan pendawaian elektrik dengan kerjasama PPD, JPN, KPM, NGO dan juga PIBG. Yang kedua, meningkatkan motivasi guru dan AKP melalui pengiktirafan oleh pihak sekolah, PIBG dan juga NGO. Yang ketiga, memperkasa sistem pengurusan pusat sumber sekolah. So, hanya ini yang saya terangkan S1 kerana S1 ini adalah berkaitan dengan pembentangan saya pada hari ini. Daripada strategi yang dijana kedudukan matrix ranking tersebut, sekolah membuat perancangan selama 3 tahun, iaitu daripada 2019, 2020, 2021 berdasarkan TOV yang diambil pada tahun 2018. Apabila dilihat pada tahun 2018 hanya 70% persekitaran berada dalam keadaan kondusif, dan 2019 masih lagi 85%, 2020 dianggarkan dalam 90% kondusif, 2021 strategi yang dirancang telah pun mencapai 100% kondusif. Ini adalah punca kepada isu persekitaran yang dihadapi oleh sekolah, iaitu persekitaran yang kurang kondusif seperti kantin yang hanya berasaskan kayu dan tiada tempat untuk murid berehat semasa rehat.
Ini juga boleh menyebabkan murid kurang bermotivasi untuk hadir penuh ke sekolah. Di samping itu juga, pusat sumber menghadapi kesukaran mengakses internet kerana kedudukan jauh daripada pejabat sekolah. Pelibatan murid dalam nilam juga dilihat kurang menggalakkan. Hal yang demikian ini mungkin disebabkan cara pengurusan guru pusat sumber yang kurang efisien bersama dengan panitia yang terlibat kerana kekurangan kreativiti daripada guru itu sendiri. Seperti apa yang kita lihat, susun atur bilik darjah kebanyakannya lebih berbentuk mastery learning dan tidak berfokus kepada student centered. Oleh kerana bangunan pusat sumber sebelum ini adalah sangat kecil, secara tidak langsung ianya mempengaruhi jumlah naskah buku yang tersedia juga adalah terhad. Hasil daripada punca dan isu yang disenaraikan tersebut, maka sekolah telah merancang beberapa intervensi. Intervensi antaranya seperti mewujudkan lorong ilmu, mewujudkan ruang diskusi, ruang bacaan terbuka, bilik ICT, ruang karya agung, sudut pidato, ruang bilik darjah PAK 21, sudut media, ruang rujukan, galeri, kadazan dusun, sudut tayangan, ruang akses kendiri, ruang interaktif, taman ilmu, hari kualiti, pondok ilmu, sudut bacaan, dan yang terakhir, laman web PSS digital. Dalam slide ini adalah gambaran tentang intervensi yang telah pun dilaksanakan oleh sekolah. Inilah antara contoh-contoh yang telah pun diambil. Seperti yang kita lihat, lorong ilmu itu ada ditampal di luar-luar kelas dan digantung di atas kelas. Taman ilmu ada disediakan bahan bacaan juga dan yang lain-lain jugalah. Okey. Seperti yang saya sebutkan tadi, antara objektif yang ingin dicapai oleh sekolah itu menjadikan persekitaran sekolah dan bilik darjah sebagai sumber memperolehi ilmu pengetahuan. Dan juga selain itu menjadikan sekolah sebagai sumber ilmu bagi mengumpul, menyimpan dan mengedarkan pelbagai jenis maklumat di sekitarnya. Seterusnya menyediakan ruangan yang kondusif untuk guru merancang dan menghasilkan sumber PDP dengan lebih berinovasi dan kreatif. Ini adalah carta pelaksanaan selama sepanjang tahun yang dirancang oleh pihak sekolah, di mana dalam carta pelaksanaan inilah intervensi itu dilaksanakan, di mana plan pelaksanaan yang pertama ialah pertandingan kelas PK 21 yang diketuai oleh PK1. Dan yang kedua, bookworm campaign itu maksudnya kempen galakan membaca yang diketuai oleh guru pusat sumber. Gotong royong perdana yang diketuai oleh PKM. Hari kualiti diatur oleh saya sendiri, biasanya diadakan setiap hujung tahun iaitu bulan November. Coaching mentoring juga diatur oleh saya sendiri, dilaksanakan selama 2 kali dalam setahun. 6. Toastmaster itu adalah pengucapan awam yang biasanya kita laksanakan setiap perhimpunan. Tapi memandangkan pada ketika ini sekolah masih lagi tidak dapat bersemuka, makanya Toastmaster itu kita laksanakan secara maya, di mana murid menyediakan dalam bentuk rakaman video. Apa jua jenis Toastmaster, sama ada sajak, nyanyian, bercerita ataupun ucapan.
Dan yang terakhir adalah program kolaborasi 3G yang diketuai oleh PK1, Guru Pusat Sumber dan juga Ketua Panitia yang akan dilaksanakan selama 3 kali dalam setahun. Hasil daripada intervensi yang telah dilaksanakan oleh sekolah dalam memperkasakan sekolah bagi melestari kecemerlangan, maka saya boleh kaitkan pencapaian prestasi akademik dengan mengambil contoh peningkatan peratus murid lulus bahasa Inggeris bagi tahun 4 pada tahun 2020 seramai 74% murid lulus, dan apabila mereka naik ke tahun 5 ada peningkatan sebanyak 100% lulus. Begitu juga dengan subjek penulisan di mana memperlihatkan peningkatan sebanyak 91% berbanding 69% ketika mereka berada di tahun 4. Dan untuk subjek PBD juga, penilaian PBD saya mengambil contoh subjek bahasa Inggeris juga, di mana pada tahun 1 2020 seramai 4 orang murid mendapat TP4, dan apabila mereka naik ke tahun 2, TP4 itu telah bertambah kepada 10 orang. Dan bagi penguasaan tahap minimum, apabila mereka di tahun 2, TP 1, 2 dan 3 itu telah berkurang kepada seramai 37 dan 10 orang. Dan pada tahun 2020, TP yang dikuasai pada tahun itu seramai 4, 8 dan 12 orang. Untuk peningkatan dari segi pencapaian pusat sumber pula, dari segi perekodan data nilam dapat dilihat di sini sebanyak 25% pencapaian rekod data nilam pada tahun 2020, dan pada tahun 2019 hanya 22% sahaja murid yang mengikuti nilam, dan pada tahun 2021 ada penurunan sebanyak 2%, yaitu hanya 20% saja pelibatan murid dalam nilam seperti yang direkodkan di dalam catatan. Dan ini berkemungkinan kerana pada masa ini murid berada dalam PDPR dan menjadi masalah kepada guru tersebut untuk mendapatkan rekod data nilam daripada murid itu sendiri. Dan begitu juga pencapaian dari segi penggunaan rangkaian PSS digital juga menunjukkan peningkatan peratus penggunaan, di mana purata penggunaan PSS pada tahun 2020 secara keseluruhannya adalah dalam sekitar 45%, dan pada tahun 2021 telah meningkat kepada 67% secara keseluruhannya. Dan di samping itu juga dapat dilihat ya keberkesanan program. Kita lihat dari segi impaknya yang besar, di mana ada beberapa anugerah dan pencapaian yang telah dicapai oleh sekolah, antaranya seperti Johan Anugerah Pusat Sumber Cemerlang kategori SPM peringkat negeri, Anugerah Inovasi Robotik peringkat negeri Sabah, Anugerah Gangsa Robotik peringkat kebangsaan, Anugerah Showcase kelas PAK 21 terbaik peringkat daerah Penampang, Anugerah Pengurusan Kewangan, dan banyak lagi anugerah yang tidak dapat saya sebutkan di sini, hanya saya perlihatkan sepintas lalu. Jadi walau bagaimanapun dalam usaha melaksanakan program yang dirancang demi untuk mencapai matlamat sekolah, masih terdapat beberapa cabaran yang agak sukar diatasi, antaranya seperti capaian internet yang masih lagi terhad, latar belakang ekonomi ibu bapa yang sederhana dan kurang berkemampuan, peruntukan kewangan yang terhad, dan bahkan ada segelintir ibu bapa yang masih lagi kurang memberi sokongan terhadap program sekolah. Dan dengan itu
sekolah berusaha untuk membuat penambahbaikan, antaranya seperti memohon perluasan akses internet. Samping itu juga berusaha untuk menyalurkan bantuan dalam pelbagai bentuk kepada murid yang kurang berkemampuan bagi meningkatkan motivasi murid untuk terus belajar, seperti yang telah dilaksanakan baru-baru ini, di mana sekolah telah pun memberikan sumbangan kepada ibu bapa dan murid-murid yang kekurangan, yang kehilangan pekerjaan. Selain itu juga pihak sekolah akan sentiasa membina hubungan baik dua hala antara sekolah dan juga PIBG. Kesimpulannya, objektif sekolah untuk menjadikan persekitaran sekolah dalam bilik darjah sebagai sumber memperolehi ilmu pengetahuan, maklumat yang mudah diakses, serta sekolah yang mempunyai persekitaran kondusif memberikan impak kepada sekolah. Antaranya peningkatan subjek bahasa Inggeris bagi murid tahun 5 dan juga tahun 2. Peningkatan rekod membaca nilam juga dapat dilihat walaupun ada sedikit penurunan pada tahun ini. Penggunaan rangkaian pusat sumber digital sekolah juga dapat dilihat peningkatannya, dan tidak ketinggalan anugerah-anugerah yang telah diterima seperti Anugerah Inovasi Reka Bentuk Robotik peringkat negeri Sabah, dan juga mewakili negeri Sabah untuk mengikuti pertandingan pusat sumber cemerlang di peringkat kebangsaan. Bagi meningkatkan kualiti prasarana sekolah, secara tidak langsung ianya dapat memperkasakan sekolah untuk terus meningkatkan kecemerlangan dalam pelbagai bentuk, sama ada dari segi akademik, sosial dan juga kokurikulum. Ini terbukti kerana sekolah telah menerima anugerah dan pencapaian hasil daripada amalan terbaik yang telah pun diamalkan. Justru itu, kewujudan persekitaran sekolah yang kondusif, iklim dan budaya yang sehat berupaya untuk menjalin rangkaian antara ilmu dan murid serta para guru di sekolah. Oleh itu, anjakan paradigma dalam pengurusan memperkasakan sekolah, terutama menaik taraf prasarana, perlu dilaksanakan untuk memastikan keberkesanan dan fungsinya dalam mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran berkesan. Kini nyata bahawa infrastruktur yang lengkap dan berkualiti mampu melahirkan budaya kerja yang positif dan secara tidak langsung juga dapat meningkatkan motivasi murid serta mengeratkan hubungan warga sekolah dengan pelbagai pihak. Akhir sekali, saya menutup pembentangan saya pada hari ini dengan kata kunci sekolah kondusif, pengetahuan, pembangunan, modal insan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.